menamatkan lawatan kerja ke negeri Sarawak di Kuching, dan dalam tempoh 2 hari semalam saya agak rasa bertuah kerana sudah dapat berjumpa pimpinan tertinggi di negeri Sarawak bersama-sama dengan pimpinan parti, di samping menemui dengan pelbagai peringkat pemimpin masyarakat yang lain. Dan di situ saya telah dapat memahami dengan lebih mendalam apa keperluan rakyat di Sarawak, yang saya kira adalah satu perkara yang amat saya berikan perhatian. Dan saya amat yakin di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri, dengan hubungan yang rapat dengan Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan saya, maka negeri Sarawak kita yakin boleh mencapai kemajuan yang lebih pesat dalam tempoh 10 tahun yang akan datang, bagaimana telah pun disebutkan dalam hala tujunya, untuk menjadi sebuah negeri ataupun wilayah yang termaju di Malaysia. I always correct that. Dan saya telah pun dapat berbincang dengan panjang lebar dengan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi dan rakan-rakan jemaah menteri di peringkat sini. Dan insyaAllah apa yang sewajarnya boleh kita membantu untuk pembangunan negeri Sarawak ke hadapan ini kita akan laksanakan. Bagaimana yang saya telah jelaskan, sudah ada jawatan kuasa ataupun majlis khas dibentuk untuk membincangkan secara lebih mendalam tentang perjanjian MA 63. Dan saya telah sebutkan kita akan adakan mesyuarat dalam bulan ini juga, tak silap saya pertengahan April, untuk mendapatkan laporan di peringkat-peringkat jawatan kuasa kepada majlis yang saya akan memfungsikan. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi dan juga barisan pimpinan tertentu daripada negeri Sarawak dan Sabah akan hadir bersama. Dan saya telah nyatakan kita akan berlaku adil kepada Sarawak dan juga Sabah dari siapa saja perkara yang telah pun dimaktubkan dalam perjanjian itu. Sebab itulah majlis itu bagi saya adalah penting untuk menunjukkan komitmen dan kesungguhan Kerajaan Perikatan Nasional untuk membantu merungkaikan beberapa isu yang telah pun lama tidak dapat diselesaikan. Saya faham ada perkara-perkara utama yang akan diberikan perhatian di Sabah dan di Sarawak ini, dan ini insya-Allah dalam rancangan Malaysia yang ke-12, rolling plan yang pertama, kedua dan seterusnya nanti kita akan ambil kira, terutama dari segi pembangunan infrastruktur, fizikal, penbonyo, senarai ini panjang, dan infrastruktur maya, dari segi connectivity, itu pun bersama dengan usaha kerajaan ini akan kita percepatkan. Kerana kita sedar dengan kemudahan yang amat penting ini mestilah kita lengkapkan lebih awal daripada yang kita jadualkan sebelum daripada ini. Jadi pada umumnya saya kira Sarawak akan terus maju dan membangun. Dan saya percaya dan amat yakin bahawa rakyat di Sarawak ini cukup berpuas hati dan insyaAllah akan terus memberikan sokongan padu kepada pihak pimpinan yang ada sekarang ini. Dan saya secara peribadi juga akan buat begitu untuk membantu agar pimpinan GPS yang ada di Sarawak ini akan mencapai kejayaan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Jangan tanya saya bila, ini tugas Ketua Menteri, tapi saya janji kita akan bekerjasama kerana kesaling hubungan ini adalah amat penting. Dan contoh kerjasama politik yang sudah terjalin di antara Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional dengan Kerajaan Negeri JPS, ini contoh terbaik. Jadi sebab itu kita harap ini akan ditingkatkan lagi demi untuk kemajuan rakyat di seluruh negara dan khususnya di negeri Sarawak ini. Okey. Ramai daripada pendaman di sini. Sebelum ini Sarawak ada memohon untuk membeli vaksinnya sendiri
Jadi adakah perkara itu dibincangkan juga atau Ini sudah pun disebutkan sebenarnya lebih awal dalam majlis mesyuarat sidang MKN COVID yang saya fungsikan. Walaupun pada dasarnya kita tidak ada halangan. Lagi banyak usaha dibuat oleh pihak seperti Kerajaan Negeri mempermudahkan urusan kerajaan pusat yang sekarang ini menguruskan COVID juga. Dan kita telah janji tidak ada masalah, semua rakyat dan juga yang bukan rakyat yang ada di Malaysia ni kita bagikan suntikan cuma dan sudah pun kita laksanakan. Cuma persoalannya mungkin sama ada boleh mereka perolehi bekalan itu ataupun tidak. Ini yang saya kira bukan perkara yang mudah. Bukan saja negeri tapi ada negara pun belum dapat bekalan. Sebab itu saya sudah awal lagi mengarahkan menteri-menteri yang bertanggungjawab, Saudara Khairi Jamaluddin dan Dr. Adham Baba, mesti runding segera tahun lalu dan silit dengan harga yang sesuai, dan ini telah pun kita dapat atasi, dan jumlah bekalan yang kita akan dapat ni adalah jumlah yang hampir 150% daripada jumlah penduduk Malaysia. So jadi ini satu keadaan yang saya kira akan dapat membantu kita menyegerakan proses vaksinasi di seluruh negara. Ini ada tambahan vaksin untuk Sarawak? Itu ada dibincangkan, memang diminta begitu. Saya faham memang ini adalah satu keperluan kerana satu daripada fakta yang disebutkan oleh Ahmad Muhammad, Dr. Sim, Ugah, Douglas dan lain-lain pun memang ada asasnya. Satu ialah untuk menyegerakan kumpulan-kumpulan yang terkesan di kawasan-kawasan merah. Maknanya di Sarawak ni kita mahu supaya kawasan merah jadi kuning, lepas tu jadi hijau semula, disegerakan. Itu pada dasar di peringkat Jawatankuasa COVID kebangsaan kita sudah setuju. Cumanya kita kena melihat secara lebih terperinci kerana negeri-negeri lain juga memerlukan bekalan, dan kita nak mencari jalan supaya data kes COVID ni makin menurun ke suatu paras yang paling rendah. Jadi ini akan kita usahakan. Soalannya bukan kerana kita nak bekal. Soalannya adalah bekalan yang perlu dapat, yang nak disampaikan oleh pembekal itu tidak datang sekaligus. Jadi dia datang besok, lusa, so we have to send it by batches. Jadi kalau mereka segera hantar, segera dapat. Kalau mereka ikut jadual tertentu, jadi kita terpaksa tunggu oleh pembekal ini untuk menyampaikan dalam tempoh masa tertentu. Itu masalah kita lah. Ya. Saya ada 3 soalan tadi. Satu je lah. Berkenaan dengan apa nama tu tadi, kerjasama politik. So kita tahu PRN Sarawak semakin dekat dan DUN mungkin tamat pada bulan 6 Mei. So sekarang ni yang kita ketahui bersatu ada satu seat untuk dalam DUN iaitu Kerian. So untuk PRN akan datang macam mana kerjasama tu? Adakah bersatu letak calon ke tidak ataupun sebaliknya? And then second lagi, Ya, itu dulu, jangan banyak, nanti saya lupa. Yang pertama itu apapun kita akan bincang. Ya, itu terserah pada beli bicara pada ketua menteri dan pimpinan di Sarawak untuk membuat apa-apa keputusan. Jadi saya tidak nak menjelaskan lebih daripada itu. Terserah, bila ada masa yang sesuai nanti kita cuba bincangkan perkara itu. Okey, Tan Sri, saya nak tanya Tan Sri, apakah PN telah membuat ketetapan untuk bertanding dalam Perdana Negeri akan datang, ataupun membiarkan GPS bertanding untuk Perdana Negeri? Itulah yang tadi ada kaitan tu. Apa pun keputusan yang kita nak buat, kita ni rakan seperjuangan dalam parti yang berjuang atas fahaman yang sama. Jadi yang mustahak ialah mendapatkan sokongan padu daripada pengundi bagi menyokong supaya kerajaan negeri akan dapat dibentuk semula, seboleh mungkin lebih banyak kerusi dapat dimenangi, menguasai sejumlah kerusi, kalau boleh landslide victory, kalau boleh. Dan saya jangka mungkin disebabkan oleh usaha yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat dan juga pimpinan dalam Kabinet Negeri dan juga rakan-rakan dalam GPS yang telah bekerja kuat, apapun situasi
kita yang ada di Sarawak ini daripada Parti Bersatu dan PAS dan Perikatan Nasional will give all our fullest support. Itu yang penting. Tidak ada perpecahan. Kerjasama ada kursi, tak ada kursi, itu soal kedua. Yang penting kita nak tentukan kemenangan besar pimpinan GPS yang ada di negeri Sarawak ini. Malaysia now. Tan Sri Anshazina from Malaysia Now. I would like to get your response on Sarawakians have voiced their concern on the federal government move against court decision on the usage of Allah name in publication. What is it? The first one? Allah is Oh, I see. Okay. Well, I think I can't comment that much, excepting to say that because the case now is in court, the appeal is on, so let's wait for whatever the result. And I wouldn't want to express my personal feeling because it could be sub judice, but that is important because we know what the court a few weeks ago have decided. So the Attorney General, I think, has appealed to that, and we leave it entirely to the court to decide. Last. Kenyataan Presiden PAS sejak tadi Ya. mengatakan ini mengajak semua kumpulan Islam supaya menyokong Bersatu dan Perikatan Nasional untuk menyelamatkan Malaysia. Ada komen? Siapa cakap? Dr. Suryadi. Oh ya, ya itu rakan kita dalam Perikatan Nasional, rakan pengasas sebenarnya dalam Perikatan Nasional. Kita, iaitu kita Bersatu dan PAS memang sudah menjalin kerjasama itu. Macam contoh di negeri Sabah bila ada state election. Jadi itu ada satu perkara yang memang agak bagi saya perlu dibuat, iaitu untuk menarik penyertaan dan sokongan semua. Yalah, dia sebut tu dah soal parti-parti Melayu ke Islam ke kumpulan mana ke, itu satu hal lah. Tapi importantly sebagai sebuah parti yang mendukung perjuangan untuk negara, maka kita perlu dapat sokongan daripada semua masyarakat dalam negara kita, tak kira siapa. Itu penting pasal kita adalah parti yang menunjukkan gabungan parti-parti mewakili semua kaum. Semua kaum, itu not just Melayu dan semua agama. Sekarang pun sudah ada dalam itu pelbagai agama, jadi itu menjadi trust, asas penting dalam parti yang sedia ada sekarang ini. Alright? Thank you. Cukup.